Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din. Wa'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Alhamdulillah, bersiaran kita sekali lagi di Wakaf Ilmi. Dan bersama-sama dengan kita hamba Ustazah Wan Nur Azam Wan Abdul Aziz, bolehlah kata sebagai moderator lah untuk pengisian kita pada malam ni, dan bersama-sama dengan kita seorang motivator, seorang penceramah yang tidak asing lagi di Malaysia ni, iaitulah Ustazah Maznah Daud. Assalamualaikum Ustazah. Ustazah? Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustazah sihat ke? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi kita ni telah masuk pada siri yang ke-25. Betul Ustazah? Alhamdulillah. Kita masuk siri yang ke-25. Maknanya Wakaf Ilmi ni telah bersiaran sebanyak 25 kali lah. Dan Alhamdulillah kita bagi kita ni Ambo lah kali pertama lah ni masuk ni. Ya. Ambo kali kedua. Ambo kali kedua lah sebagai moderator dan sebagai panelis adalah capo-capo dah Ustazah. Maknanya kita kita kata pakat-pakat berkongsi ilmu. InsyaAllah. Sebab ilmu ni Allah SWT sebut kalau kita nak cari ilmu Allah, nak tulis ilmu Allah SWT ni sampai kering air laut, kita buat dakwat dan kita ambil gating-gating kayu, kita buat pen, kita buat kalam. Nescaya ilmu Allah ni tak habis lagi untuk kita tulis. Luahnya ilmu Allah. Jadi kita ni baru setakat 25 siri. 25 siri dan berbagai-bagai ilmu kita dapat timba lah bagi ambo sendiri dan juga mungkin orang yang orang panggil hak sekalian kita ni pelayar lah Ustazah. Orang hak melayari lah. Hak belayar sekali dengan kita. Dan insya-Allah ya Ustazah, malam ni kita akan bicara berkenaan dengan kasih sayang. Mungkinlah admin bui tajuk ni ke kita ni, mungkin dia kata sesuai lah dengan kita orang Tino ni. Tak? Kecek berkenaan dengan kasih sayang dan mungkin bila kita bercakap pasal kasih sayang ni, mungkin hak lebih jijoknya kita orang Tino lah bakali lah Ustazah ni. Kau lagu mana? Tak? Mungkin lah. Jadi insya-Allah lah kita akan cuba memanfaatkan masa yang ada pada kita lebih kurang 1 jam. Bermula daripada 9.30 dan insya-Allah kita akan akhir sehingga kepada 10.30 insya-Allah. Kita akan cuba manfaat insya-Allah. Jadi Ustazah yang saya kasihi serta dengan pelayar-pelayar Wakaf Ilmi sekalian, bila kita bicara berkenaan dengan kasih sayang, rahmah kasih sayang, hikmah kasih sayang itu sendiri, di mana sebenarnya kasih sayang tu pun Ustazah adalah satu sifat Allah yang dia pun bagi pinjam kepada kita sebagai hamba dia. Ini satu untungnya. Satu untungnya kita sebenarnya sifat Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim tu dia beri juga ke kita untuk kita rasa sama.
Tapi hak selebihnya duduk pada dia lah. Tak? Dia lah yang maha pengasih. Dialah yang maha penyayang. Tapi hak maha dia tu sikit dia beri juga dalam hati kita. Supaya adanya sifat kasih sayang dalam diri kita sebagai hamba dia. Nah, sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya semua orang-orang mukmin ini adalah bersaudara. Jadi kita nak wujudkan, kita nak suruh rasa, kita nak rasa saudara. Dia tu saudara kita. Perlu ada saya dah, Ustazah dah. Kita kena ada saya dulu. Baru kita kena berasa, dia ni macam saudara kita. Seumpama kita kata saudara ni ataupun adik-beradik ni, kalau dia susah, kita pun rasa susah juga. Kalau dia senang, kita pun senang juga. Bukan kata kalau dia susah, kita suka. Tak? Ataupun kalau dia senang, kita ni tak senang duduk. Ni orang tak panggil saudara lah lagu ni. Maknanya untuk kita rasa dia tu sebagai saudara kita, bukan sahabat ni Ustazah Zara. Sebab apa Allah Ta'ala sebut, al-mu'min ini bersaudara. Maknanya adik-beradik duduk mana pun. Tak kira lah dia duduk di Afrika ke, dia duduk di Afghanistan ke, dia duduk mana sekalipun, dia adalah saudara kita. Jadi untuk kita rasa dia ni sebagai saudara, di sana perlu wujudnya satu perasaan kasih sayang. Sayang ke dia. Sebab apa? Sebab dia ni saudara kita. Jadi pada perasaan saya itulah akan lebih lagi kita ni rasa dia tu sebagai saudara kita, dan kasih sayang ni jugalah di antara nikmat. Di antara nikmat dalam banyak-banyak nikmat yang Allah Ta'ala beri ke kita untuk manusia. Untuk manusia. Ni nikmat sebenarnya, rasa sayang kat orang ni nikmat Ustazah dah. Orang yang tak ada rasa sayang kat orang ni, tak tahu lagu mana lah dianya. Tak ada rasa sayang kat orang. Tengok kat orang tu beci, tengok kat orang ni beci, tengok kat orang tu meluak, tengok kat orang ni meluak. Sudah dah. Hak jenis hidup lagu ni bakali kak. Kalau orang tua-tua kata dak, muka duk berkerut semua. Kalau hak umur 40, orang duk pandai supaya 60. Dah muka tak ada dalam diri dia tu perasaan saya, dan tidak ada satu riak dalam air muka dia ni rasa bahagia, rasa sayang, rasa suka, rasa cinta. Jadi Ustazah ni kita nak lebih masuk sikit kepada perasaan kasih sayang ni. Daripada kasih sayang ni, dia akan timbulnya satu sifat peduli. Tak? Maknanya kita cakna. Dan seterusnya akan rasa damai. Kita duduk sekali dengan dia, sebab apa kita duduk sekali dengan dia, kita rasa suka sebab kita sayang. Nah, damai, dan juga seterusnya rasa nak ambil berat. Kita akan rasa nak ambil berat ke atas diri dia, dan juga kita akan rasa dalam diri kita ni untuk meringankan bebanan dia. Dan seterusnya untuk kita, kalau dia ni orang susah, kalau dia ni derita, kita akan cuba meringankan penderitaan dia. Nah, jadi Ustazah dalam di antara perkara-perkara yang Amba sebut tadi, Amba mohonlah kepada Ustazah untuk buat sedikit pendetailan lah. Sebab apa wujudnya sifat-sifat tadi, bila adanya kasih sayang antara kita dengan saudara kita. Jadi dengan segala hormatnya, hamba jemputlah Ustazah falyatafaddali mashkura. Okey, jazakillah Ustazah Wan Nur Azam ya. Ya Ustazah. Kali pertama jumpa ni, insya-Allah selamat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dikasihi moderator Ustazah Wan, panggil Wan dia. Boleh belaka Ustazah. Boleh belaka. Dan pihak penganjur Wakaf Ilmi, juga para penonton yang dirahmati, alhamdulillah syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita peluang untuk bertemu di ruang maya pada malam ni. Alhamdulillah. Tajuk ni memang sangat penting ya sebenarnya. Orang kata bab kasih sayang, rahmah ni sebenarnya dia bukan benda sampingan. Tapi dia perkara asas dalam agama sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri apabila dia mengemukakan diri dia, kalau kita kecek mudah-mudah kalau dia nak perkenalkan diri dia. Perkenalkan diri dia. Kita tengok sifat pertama yang Allah sebut sifat apa? Ar-Rahman, ya? Ar-Rahman. Ar-Rahman. Tengoklah tu kitab dia Quran tu. Kalau mula jumpa Quran, kali pertama baca Quran, kita akan baca ayat pertama daripada surah pertama. Surah Al-Fatihah. Ayat pertama dia apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Banyak-banyak sifat Allah tu, nama dia yang Asmaul Husna 99 tu, dia tak ambil sifat lain, bubus situ. Betul. Ambil Ar-Rahman, Ar-Rahim dulu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Padahal ada je sifat Al-Qadir, Al-Ghani, As-Sami, Al-Basir, macam-macam kan. Semua kan 99 tu. Dia tak ambil hak lain. Dia ambil hak tu. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Lepas tu pergi Alhamdulillahirabbil alamin, ulang balik. Ar-Rahman, Ar-Rahim lagi. Begitu sangat penting. Lepas tu Ustazah perasan tak dalam Quran ni 14 surah ni, ada satu surah je mula dengan nama Allah. Satu Ar-Rahman. je. Ar-Rahman. Itu Ar-Rahman. Ar-Rahman. Dia tak kata Allah. Kan? Tak. Dia mula dengan Ar-Rahman. Mula dengan Ar-Rahman. So, bila dia cakap dia Ar-Rahman ni, apa nikmat dia yang paling yang pertama sekali dia sebut? Sebelum dia sebut lain-lain. Kan dalam surah Ar-Rahman ni, dia penuh dengan nikmat-nikmat belaka kan? Ya, betul. Pertama dia sebut ke apa? Allamal Quran. Allamal Quran. Maknanya nak cerita, dalam banyak-banyak nikmat ni, hak tu nikmat paling besar yang Allah bagi ke kita. Yang menunjukkan sayangnya dia kita ni. Tanda saya Allah. Sayang dia bagi juga cinta kepada kita, iaitu Al-Quran. Jadi hak tu hak sayang paling besar Ustazah. Jadi bayangkan kita ke kalau terima surat cinta dari kekasih kita kan. Sengih, tak tutup mulut Tutup mulut kata macam apa dia? Bukan busu. Tak betul-betul nak baca, nak belek tu kan. Tapi sayangnya kita orang Islam ni, kita tak berapa betul. Surat cinta Allah ni. Ada baca tu alhamdulillah lah kan. Tapi ramai juga baca pun dia tak ambil cara nak faham. Ya. Lepas tu tak cara nak baca tu pun lagilah banyak juga. Ya Allah, rugi sangat-sangat kita ni kan. Allah sayang ke kita tapi kita kurang sayang pada Allah. Allahu Akbar. Pergi benda yang paling, ya Allah, paling istimewa lah kan. Paling best untuk kita Al-Quran ni, Masya Allah. Tapi, yalah kebanyakan kita hanya dia baca masa orang nak mati. Kan, bila dah mati orang pun baca. Kan? Apa lagi dapat kan? Sebab kita dah tak ada. Al-Quran ni bukan untuk orang mati sebenarnya. Al-Quran ni untuk orang hidup. Pedoman.
hidup ni lah kita nak baca. Itu satu. Sebab tu, bila kita bercakap pasal rahmah ni, kita kena sedar dia adalah satu perkara yang paling asas dalam agama kita. Dan Allah sendiri menegaskan bahawa Islam ini pun Allah turunkan melalui Nabi SAW tu tak ada kecuali nak bawa kasih sayang, rahmah. Ya, dalam surah Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi maknanya dia nak bawa kasih sayang sebenarnya Islam ni. Sebab dia sayang kita, lepas tu dia nak supaya kita membawa misi yang sama dalam hidup kita. Kan, bawa kasih sayang ni. Tak boleh orang kata apa? Sebab tadi hamba kan baru terima satu WhatsApp kan daripada adalah seseorang kan. Dia senang-senang je kata nate kafe laknat Allah. Dia kata gitu. Jadi hamba kata kita yakin ke orang lain ni dia tak masuk Islam lagi tu dia akan mati dalam kafe kan? Kita yakin ke semua orang Islam ni akan mati dalam Islam. Betul. Kan itu kan masa depan kan dalam ilmu Allah kan. Yang boleh laknat orang ni hanya Allah je yang tahu. Betul. Kan? Kita sebab tu Rasulullah larang. Sebab kita tak tahu. Betul. Kita dengar pun rasa kata gerung kan. Gerung. Kelantan kata sikit tak? Betul. Maksudnya kata beraninya nak laknat orang ni. Masya Allah. Okey, jadi tu poin yang bawa nombor satunya, rahmah ni bukan benda sampingan. Ya. Rahmah ni perkara yang basic, pokok. yang asas. Pokok. Pokok. Allah sendiri bersifat dengan Maha Penyayang dan Allah bagi agama ni pun untuk membawa kasih sayang. Ya, betul. Rahmatan lil alamin. Untuk membawa kasih sayang. Kasih sayang bukan hanya kepada manusia. Alamin. Lil alamin. Betul. Alamin ni jamak kan? Jamak alam. Yang ni banyak alam. Jadi alam dia banyak. Alam manusia, alam jin, alam haiwan, alam pokok, alam dunia, alam akhirat. Samawi. Dengan Islam ni, dia bawa rahmah kepada semua tu. Masya Allah kan. Sebesarnya kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Sampai dia bagi satu agama yang tujuan agama tu adalah membawa rahmah. Bawa kasih sayang. Itu poin sangat penting. Itu kena selalu rasa. Bila kita orang kata pegang Islam ni, kita kena sentiasa rasa bahawa Islam ni tak ada lain kecuali kerana Allah sayang kita. Kan? Betul. Nak bagi, nak curahkan kasih sayang dia kita. Bukan dia benci kita, bukan dia nak dera kita, bukan nak nyusah kita. Menyusahkan kita. InsyaAllah. Okey, lepas tu ni pasal tadi Ustazah Wan dah cerita pasal kasih sayang tadi kan. Ya. Saudara kena ada kasih sayang ni. Ini juga Amadok cerita, dia bukan hanya kena ada, tapi sebenarnya kasih sayang itu Nabi SAW letak sebagai ukuran iman. Masya Allah. Kadang-kadang kita tak perasan tau. Mungkin kita selalu dengar hadis ni. Betul. Tapi kadang kita tak perasan. Kan Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Maknanya tidak beriman seseorang kamu. Kalau zahir tu macam tak ada iman lah. Tapi tak sempurna lah kan. Tak beriman seorang kamu sehingga bila baru dikatakan beriman tu. Iaitu bila dia sayang kepada saudara dia, akhihi, apa yang dia sayang ke dirinya. Ma yuhibbu li nafsi. Maknanya apa kita suka untuk kita, itulah kita suka untuk
Saudara kita. Jadi saudara di sini panggil pula dah. Tak ada ustazah tak dah. Apa. tak apa. Kita duk buat tawakah ustazah ni. Kan? Ini ada kesian ni, ada orang Thailand masuk kan. Ni Ustaz Abdul Sattar. Okey. Saudara di sini kalau kita tengok huraian ulama yang syarah hadis ni, saudara di sini maksudnya manusia semua. Ya. Yeah. Sebab apa? Sebab semua manusia ni adik-beradik belaka kan? Asal daripada Adam Hawa. Adam dan Hawa. Jadi ini termasuk kalau kita Islam kan, kita rasa nikmat Islam ni, maka kita suka orang yang tak Islam lagi pun dapat Islam. Jadi sebab itu menolak kita untuk dakwah tu. Sebab bila kita dah dapat Islam, kita dapat nikmat Islam, kita dapat rasa kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah Allah janji orang beriman dia masuk syurga apa semua. Jadi kita bila tengok orang yang belum Islam tu, kita patutnya rasa sial dia. Kan, rasa sial dia tak tahu cahaya Islam ni kan. Tak dapat hidayah. Dapat hidayah. Dengan itu akan mendorong kita berusaha untuk sampaikan Islam ni kepada semua orang. Betul. Jadi makna kalau kita tak rasa sayang gitu tu, jadi layuk minuk ni, takut ni. Nak sedar diri kita seorang kan. Nak kata kau orang mudah-mudah ya nak. Kita kata biar maksud biar dia lah. Makna tak ada rasa sayang tu. Bila tak betul. Ada sayang, macam mana tu iman kita? Sebab tu Nabi SAW kan, dia tak kira orang buat gapo ke dia pun, dia tetap dakwah. Tetap. Istiqamah. Dia ni daripada kekufuran. Sebab dia sayang. Kan? Dia sayang. Kerana saya itulah. Kerana saya. Ada satu kisah yang ni sahih lah daripada Al-Bukhari kan. Abu Hurairah dia cerita, ada seorang sahabat dan nama dia Tufail. Pernah dengar ke Ustaz? Tufail bin Amru. Dia daripada kaum Daus, Ad-Dausi. Dia masih Islam dah. Dan beberapa sahabat dia, bila dia masuk Islam, dia pun mari jumpa Nabi kat Madinah. Lepas tu dia kata kaum dia masih degil. Kaum dia masih degil, tak nak masuk Islam. Dia ngadu ke Nabi. Jadi dia kata ud'ullah alaihim. Maknanya doalah biar Allah binasakan mereka ni, gerai degil sangat ni, kakak kepala kan. Nabi doa supaya binasa kaum dia tu. Sebab bila dia kata gitu tu, orang ada sekeliling tu dengar tu, dia kata habislah Daus sekali ni. Kan, habislah Daus. Dia ingat bila Tufail ni suruh Nabi doa tu, Nabi berdoa lah kan. Jadi orang pun tunggulah Nabi ni dah doa apa kan. Sebab dia dah minta supaya binasa ni. Tapi Nabi doa apa? Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Kan. Dia doa ya Allah kepada Daus dan bawalah dia kemari. Kaum Daus tu. Jadi tengok Nabi SAW. Sayangnya dia kepada manusia kan. Dah degil itu, maknanya puak-puak dia sendiri pun dah kata selendar dah kan, puak-puak dia sendiri. Dia kata ya Rasulullah, doa biar binasa lah, gerai aku tak seberi kalau kita agak nyopoh selalu lah Ustazah dah. Jadi dia sendiri minta supaya Nabi doa binasa kaum dia sendiri tu, kaum dia sendiri. Orang kita agak Ustazah, aku doa biar tepuh lagi je. Betul lah. Tapi Nabi kita kata bukan dari segi keturunan, tak ada keturunan dia pun kan. Dia yang doa Allahumma hdi Dausan. Berilah hidayah kepada Daus dan bawalah kemari, dan alhamdulillah lepas tu Allah
beri hidayah kepada mereka dan mereka berbondong-bondong datang ke Madinah. Allahu Akbar. Nah, Itulah. Itu kata sayang. Jadi maknanya antara tanda kita ni sayang kepada saudara kita ni, maknanya yang pertama-tama sekali kita harap mereka ni dapat hidayah. Bukan setakat kata kita makan, nak dia makan, itu iyalah biasa. Tapi yang lebih utama ialah kita nak semua orang dapat cahaya Islam. Paling tidak mereka pernah dengar pasal Islam kan. Mereka nak terima tak nak terima itu hak dia lah kan. Dia tak pernah dengar pun macam mana kan. Itu pernah mungkin Ustazah Wan kenal seorang convert kan, Syakirit. Ya, dengar. Bukan orang dia pun masuk Islam kan. Ya. Sebelum tu dia agama dia Hindu ke? Hindu. Dia kata dia masa sekolah, dia sekolah sekali kan orang Islam, orang Melayu kan. Dia tak rajin, tak ada seorang pun saing dia ni ajak dia masuk Islam. Kan. Itulah ruginya kita sebenarnya. Jadi maknanya rugi. Kita tak rasa nak ngajak tu kan. Itu satu hadis. Maknanya sebenarnya sayangnya kita kepada saudara ni sebenarnya dia mencerminkan iman kita juga. Iman kita. Jadi mungkin orang tak perasan kan, dia rasa dia kuat iman dah ni sebab dia semaya tak tinggal kan, puasa sunat rajin, semaya tahajud lagi gapo kan. Tapi dia rasa kesian kepada orang yang tak dapat hidayah tu sehingga tak terdetik pun hati dia nak mengajak kepada Islam. Allahu Akbar kan. Tak ada tu jaga diri sendiri ya Ustazah dah. Semaya, puasa, ibadat gapo buat untuk diri sendiri. Tapi gapo dia buat untuk bantu saudara dia hak lain. Iyalah. Sebab kita ni duduk mana-mana pun semuanya ikhwah, saudara. Lepas tu ada satu lagi hadis. Ini pun sangat-sangat pentinglah untuk kita pegang kan. Sebagai orang kata sebagai landasan kepada keimanan kita sendiri. Ya, hadis pun sahih juga riwayat Muslim dan lain-lain. Dia kata, ketahuilah bahawa kamu tak akan masuk syurga kecuali kamu beriman. Itu clear lah. Kalau lagi tak memanglah tak masuk syurga. Nak dia mau syurga. Hak lepas tu dia kata apa lagi? Dan kamu tidak beriman. Tidak beriman kecuali kamu berkasih sayang. Kata tahabu. Jadi maknanya sama dengan hak tadi juga. Nilai ataupun ukuran iman kita tu ialah adanya kasih sayang. Dan macam mana nak wujudkan? Nabi kata, mahukah aku tunjukkan sesuatu kalau kamu buat, kamu akan berkasih sayang. Itu apa? Afsyus salama bainakum. Sebarkan salam. Maknanya kita membawa simple je benda tu tak? Keamanan. Simple sangat. Bukan setakat assalamualaikum kan. Salam tu maksudnya kesejahteraan. Jumpa orang senyum kan. Tengok orang susah tolong. Apa-apa yang mendatangkan kesejahteraan. Ajak orang buat baik. Tengok benda buruk kita cegah. Itulah dia afsyus salamnya. Kan? Maknanya kalau orang jumpa kita ni macam Ustazah kata tak adil lah kan. Bila duk catung kan, orang duk dekat pun rasa kan. Tak sedap hati. Ni buat apa? Itu marah ke ambo kan ni kan. Orang nak masuk dekat apa takut. Nak masuk dekat apa berasa gerung tak? Iyalah. Tengok lain macam je. Tapi Nabi kata apa? Kita nak wujudkan kasih sayang ni bermula dengan kita sebarkan salam. Bawa kesejahteraan. Jadi tu maknanya tak ada kata
dia mula dengan orang kata senyum lah kan. Senyum ni utusan utusan kesejahteraan lah kan. Betul tak? Betul. Riak Jadi muka tu dah, riak muka. Mula dengan senyum, lepas tu kata-kata yang baik, kemudian kata ringan tulen, kan, orang susah cepat tolong, orang sakit ziarah, tapi lah ni lain kan. Dulu kalau sakit nak pergi ziarah, lah ni sakit kita tak pergi sebab sakit. Ini pelik. Iyalah. Macam mana kan? Lah ni terbatas belaka Ustazah ni. Semua terbatas. Tapi sekurang-kurangnya kita masih boleh berhubung dengan boleh. Banyak cara. Melalui WhatsApp. Banyak cara. Ya. Jadi itu kita tengok situ. Jadi itu hak Amba kata mula-mula tadi. Dia kasih sayang ni dia bukan benda sampingan. Bukan benda tempelan. Bukan benda yang ikut kita nak, kita ambil. Tak say tak apa. Tak ada. Sehingga Nabi letak sebagai ukuran. Wala tu'minu hatta tahabu. Kamu tak beriman kecuali kamu berkasih sayang. Berkasih sayang. Dan permulaan kasih sayang itu ialah sebarkan salam. Sejahtera. Sejahtera. Jadi jangan sampai orang bila duduk kat kita tu rasa tak senang hati, tak senang duduk. Okey. Orang tengok takut. Itu satu kerugian sebenarnya Ustazah dah. Okey. Orang tengok ke kita tu orang tak rasa nak mendekati kita. Rugi sebenarnya, rugi. Okey. Yalah, tambah-tambah pula untuk kita ajak orang sama-sama buat kebaikan. Jadi kalau orang tak masuk rapat dengan kita nak ajak orang untuk sama-sama buat kebaikan ni payahlah. Okey. Jadi apa lagi soalan tak ada? Mana tak ada. Galik dengar cerita Ustazah. Maknanya daripada sebenarnya terjawab belaka dah ya. Daripada adanya perasaan kasih sayang akan wujudnya peduli, perasaan peduli. Kalau bahasa Kelantan ni dia kata cakna. Kita ke cakna dah. Dia sakit. Cakna. Walaupun tak lagi ziarah pun melalui telefon. Hubungi dia selalu. Kontak dia selalu. Gana bunyi khabar tak sihat. Tu orang panggil cakna. Cakna ni timbul daripada perasaan sayang tu lah Ustazah ke. Begitu jugalah Ustazah sebut dah tadi. Akan wujudnya satu ketenangan. Bila adanya perasaan kasih sayang, kita akan rasa tenang duduk dengan dia. Tidak serabut perut. Orang kata dia. Rupalah juga suami isteri pun sama Ustazah ke. Suami isteri. Kalau Allah dua-dua ni nikah lah berapa puluh tahun pun, kalau duduk dengan berkasih sayang, orang kata honeymoon seumur, daripada awal kahwin, sehinggalah kepada lon ni tua 40 tahun dah kahwin ataupun 30 tahun dah kahwin. Allah honeymoon seumur. Jadi honeymoon seumur. Jadi tak ada lah timbul satu perasaan orang kata serabut. Sebabnya masing-masing menenangkan dan mendamaikan. Suami boleh timbulkan satu perasaan kedamaian dalam hati isteri. Begitu jugalah isteri dia boleh timbulkan satu perasaan damai bila tengok kepada suami dia. Mana masing-masing mu tengok kat aku tengok kamu. Allah serupa di syurga lah Ustazah dak. Duduk di syurga ni suami isteri duduk cara ngadak. Tak, duduk cara ngadak. Duduk masing-masing mu tengok aku tengok kamu. Tak, duduk cara ngadak. Tak puas ke? Puas gaponya dah moga Allah duduk berkasih sayang. Tak ada puas, tak ada bosan. Kalau lah ni tu mungkin lah dia lama-lama sekali timbul serabut dah datuk ni. Tak. Bukan kata kita benci ke dia dah. Tapi adalah jari-jari tu. Ni maknanya asam garam dari rumah tangga orang panggil pahit manis dalam kita berumah tangga. Maknanya kita kata adalah sikit sebanyak tapi duduk dalam keadaan berkasih sayang. Lepas tu pulaknya akan wujudnya Ustazah sebut tadi juga perasaan simpati.
Allahu akbar, sienyo tak dapat hidayah. Bak apalah ngaji agama tinggi, bak apalah duk alik duk kerja ke dunia. Contohnya lah dak. Bak apalah tak khabar gitu mo. Dulu lagu lain, lo ni lagu lain. Dulu kita kenal dia tu kat Allah waruknya, Masya Allah. Tapi lo ni kat jadi balik. Balik daripada hak zaman itu. Sepatutnya hak daripada dulunya kita tak baik jadi lebih baik. Betul tak Ustazah? Lo ni daripada dulunya Allah subhanallah baiknya, waruknya, juruhnya. Lo ni tukar pula. Jadi kau tak molek. Jadi dalam keadaan lagu tu walaupun lah perbezaan parti orang kata Ustazah ni, perbezaan parti, perbezaan pendapat, tapi kita tengok ke dia tu dengan satu perasaan rahmah, satu perasaan kasih sayang. Allah lah, kita sayang ke dia ni sebab tu kita siya. Daripada perasaan sayang tu, dia ketimbulnya satu perasaan kasihan. Siya nak buat gano, nak tolong gano kita ni. Dia tu sahabat kita, dia tu saing kita, dia tu kita kenal daripada dulu sampai kelar ni. Lagu mana kita nak bantu dia? Lagu mana kita nak tolong dia? Tu di antara benda-benda yang timbulnya daripada perasaan kasih sayang itu sendiri, dan juga super learning lah. Baru ni timbul bendera putih. Tak Ustazah ke? Siapa-siapa hak susah. Sebab orang susah hak juru ni Ustazah, dia tak suka tunjuk kat orang. Dia susah lagu mana pun. Supaya zaman Khalifah Umar lah. Susah tapi tak ada nak tunjuk kat orang. Anak duk berjerit. Rupa-rupanya bunyi-bunyi mak duk masak. Rupa-rupanya mak buat lolok ke anak duk masak batu. Tak, bukan kata masak makan ni tak. Ni orang susah hak juru. Jadi dalam keadaan Ella ni dengan perasaan kasih sayang kita ni, adalah baru ni buat bendera putih, lepas tu lah ni tak bunyi dah bendera putih tu pas mana tak tahulah. Jadi guna cara hak kita boleh guna lah ni untuk meringankan beban saudara-saudara kita. Bukan sahabat kita, saudara. Sebab semua hak ada sekeliling kita ni merupakan saudara kita. Dia susah, kita pun susah. Kalau perkara kasih sayang ni tak penting, sebagaimana Ustazah sebut tadi, tak ada lah Rasulullah kata, Rasulullah SAW menyebut, kita beriman kita, sekiranya jiran kita tidur dalam kelaparan dan kita tidur dalam kekenyangan. Maknanya Rasulullah bagi satu kiasan di sini, kita duduk dalam seni, jiran kita ada hidup dalam susah. Maknanya kita beriman kita. Tak sempurna iman kita. Jadi kena dengan perasaan kasih sayang ni, perasaan rahmah ni, kita ada berasa satu tanggungjawab untuk meringankan beban saudara kita dan juga meringankan penderitaan dia. Dia orang susah, dia orang begitu, dia orang begini, kita tahu. Jadi ada satu perasaan dari diri kita ni yang untuk membantu dia. Bantu sekadar yang kita mampu. Bantu mengikut kemampuan kita. Kalau kita mampu dengan bagi duit, bagi duit. Kalau kita mampu, kita duit pun tak ada, nak tolong dia lagu mana? Ada, orang tanya. Ya Ustazah? Ada orang tanya. Lagu mana kita nak tolong dia? Kita sendiri pun susah. Tolong dengan memberi kata-kata semangat. Dan doa. Dengan memberi, doa. Betul. Macam kita kalau kita jalan-jalan kita keluar kan, kita keluar rumah. Lepas tu kita tengok orang duk jual. Dia duk jual nasi kabut, jual nasi dagang ke kat tepi jalan tu. Kita tak nampak ada pun orang pergi beli ke. Dia duk tunggu. Jadi kita tengok tu, kata kita ni memang tak boleh nak singgah lah. Kita tak perlu, kita boleh tolong dia, doa, ya Allah murahkanlah rezeki dia hari. Betul. Jadi mana tahu dengan doa kita tu, tak lama Allah pun hantar orang mari beli sampai jualan dia. Itu pun satu bentuk pertolongan. Satu bentuk pertolongan. Borong semua, kita sedekah tu boleh je kalau ada duit. Jadi ada duit kan.
Main 200-300 sekali nak borong ni, payah juga ustaz saya. Jadi kita doa lah kan. Ya Allah murahkanlah rezeki. Minta Sebab Allah Ta'ala murahkan rezeki. Dia nak tanggung mak dia sakit ke. Betul. Dia nak anak dia sekolah ke. Anak-anak dia. Bayar hutang dia, sewa rumah ke. Nak bayar bil elektrik ke. Macam-macam keperluan dia. Dia duk jual. Jadi kalau tak ada orang beli, macam mana dia nak untung kan? Dia nak penuhi keperluan dia. Jadi kita tak boleh tolong dia beli. Kita tolong doa supaya Allah murahkan rezeki dia, insya-Allah. Maknanya kita hidup dalam masyarakat ni kita kena panggil ke apa? Prihatin lah. Prihatin. Bukan kita nak bawa diri kita sorang. Tak ikut dia lah nak susah. Dah moga Tuhan beri rezeki ke dia cuma tu. Tuhan beri rezeki kat aku banyak. Aku rasa sorang. Tak boleh. Maknanya kena tak boleh. Jadi satu lagi ni nak sebut awal-awal tadi, Allah Subhanahu Wa Taala dia Maha Pengasih dan dia bagi kita rasa sikit kasih sayang. Jadi mungkin ada yang dah terlupa nak sebut apa dia antara nikmat-nikmat Allah yang besar. Satu tadi Quran kan. Jadi sebenarnya tanda-tanda Allah sayang ke kita ni banyak. Pertama sekali selain daripada Quran tadi, nikmat dia tak terhitung. Nikmat ni ingat itulah nikmat kehidupan ni kan yang kita lahir ni dengan cahayanya, udaranya, sumber makanannya, laut, dalam laut, atas darat, semua tu nikmat anggota badan kita kan tak terhitung dah. Kan. Lepas tu yang kedua pula, dia hantar Rasul pula nak bagi kita hidayah. Kalau Allah tak hantar Rasul, kita tak tahu jalan benar, jalan salah. Tak tahu mana jalan nak ke neraka, jalan ke syurga, mana jalan Allah redha, mana jalan Allah murka, tak tahu. Itu pun juga nikmat dia. Maknanya kalau dia kesihatan, tak ada masalah dia. Sebab kalau kita baik pun, tak nambah kebesaran dia. Kalau kita jahat pun, tak rugi dia. Betul. Sebab dia maha sempurna. Dia hantar nak tolong kita. Nak tolong manusia. Lepas tu, Rasul ni pula, dia bawa ajaran. Hukum hakam dia tidak menyusahkan kita. Kalau nak kira, kalau kita hitung kan, hak mana hak haram dengan yang halal, banyak hak halal. Yang haram tu sikit je sebenarnya. Betul. Besar ke hak haram tu? Ujian. Hak haram tu mari ujian. Nak uji. Kan. Duk besar tu. Duk rasa susah lah Islam ni, tu tak boleh, ni tak boleh. Kan padahal banyak sangat ruang yang hak boleh banyak, dia sebut hak tak boleh. Tak boleh. Lepas tu ibadah pun Allah wajibkan. Kalau solat tu kan 5 kali je sehari. Kalau 5 kali tu pun setiap kali solat tu berapa minit? 2 rakaat je mai. 2 rakaat tu berapa minit? 2 rakaat 2 minit. 2 minit. Sikit dah. Lepas tu berapa jam lepas tu barulah sembahyang Zuhur pula. Betul. 4 rakaat je. Tak apa 10 minit pun dah boleh dah kan. Ini dia panggil tak membebankan. Lepas tu dah lah hak sikit itu. Kalau kita susah dia bagi kelonggaran lagi. Solat tu kalau tak check up nak diri boleh duduk. Rusah. Rusah tak boleh duduk, boleh buat tidur, boleh baring, ngereng. Boleh kursi, macam-macam. Puasa pun sayangnya Allah Ta'ala ke kita. Sayang. Lepas tu amalan sedikit pahala berganda. Tengok kata dia kata kalau baca Quran tu kan, 1 huruf dapat 10 pahala, 1 huruf je. Kan, jadi alif lam mim tu 3 dah. Baca tu
tu dah dapat 30. Ya Allah. 30 berganda. Allahu Akbar. Kalau tak rasa lagi kasih sayang Allah ni tak tahulah Ustaz tadi. Kalau kita ajar orang kan. Tiap orang buat tu kita dapat pahala tak putus-putus. Betul. Macam kata direct selling tu kan. Kalau kita tajuk orang bawah kita, mana dia beli dapat bonus kita. Lepas tu dia tak ada breakdown kan. Maknanya siapa juta-juta tahun pun selagi duduk orang kata duduk jalan je kita ajar tu. Selagi dia amal. Pahala itu berganda. Lepas tu dia pun sabarlah ke kiamat. Maha pengampun juga. Makna kalau kita buat salah, dia tak hukum terus. Dia tangguh. Kan? Orang kata kalau tak semaya subuh, tak boleh makan nasi kerabu. Tak ada. Kan? Dia tak tarik nikmat kan? Tak tarik rezeki tu. Kalau Allah dah tulis, boleh makan sepotula. Makan sepotula. Itu rahmat dia, kasih sayang dia. Dia tangguh hukuman tu. Dia bagi peluang hamba aku ni. Nak taubat ke, nak insaf ke, nak ingat kat aku ke. Tak ada, dia segera hukum. Lepas tu dia nak ampun ni pula banyak cara. Kadang-kadang tak taubat lagi dia ampun dah. Macam mana cara? Ambil semaya pun dia ampun. Kena sikit-sikit pun dia ampun dosa. Ampun dah. Kan, jadi itu antara tanda-tanda yang menunjukkan Allah ni sangat sayang kita. Jadi kita sebagai, kalau kita nak jadi hamba dia yang baik, maknanya kita kena tirulah sifat Allah ni. Kan, kalau Allah tu Maha Pengampun, takkan kita pula keras kepala tak siampun. Kan orang buat salah sikit pun, aku tak maaf sampai kiamat. Patut tak? Sampai kiamat ni. Aku tak maaf sampai bila-bila. Ada juga hak kata Ustazah, dia kata berapa? Biarlah nak sok aja awak seksok. Malah cara lah ni nak cara seksok. Dia ingat seksok tu mudah nak cara. Susah. Kalau boleh kita kata pejam mata tu biar ni. Selesai dah. Semua inah dah kan. Irja'i ila radiyatan mardiyah. Nak tenis. Kan tak dah. Allah. Jadi, nak dapat syurga ni pun bukan mudah. Masya-Allah. Masya-Allah. Tu antara kata kita kena faham sejauh mana Allah tu sayang sangat kita. Dan sebagaimana Allah sayang kita, macam itulah Allah nak kita sayangkan makhluk dia. Sehingga Nabi kata mala yarham la yurham. Orang yang tak menyayangi orang lain tu, dia tidak akan disayangi oleh Allah, na'udzubillah, kan. Sedangkan kita sangat mengharapkan kasih sayang Allah. Mengharapkan keampunan Allah. Jadi kalau kita sendiri kedekut nak bagi kasih sayang kepada makhluk Allah, kan. Macam satu kisah kan, Nabi SAW dia cium cucu dia Hasan, kan. Masa tu ada orang sahabat nama dia Aqra' bin Habis duduk kat Nabi. Dia tengok Nabi cium cucu dia. Dia kata, dia pun heran. Dia kata, aku ada 10 orang anak, tak raja cium seorang. Tu Nabi tengok dia. Nabi kata, ya Allah. Tu keluar hati. Man la yarham la yurham tu. La yurham. Jadi maknanya dia kasih sayang ni bukan sahaja terpendam dalam diri, kan. Dia kena luahkan juga. Macam contohnya ayah. Kenalah cium anak tu. Kalau macam mana tak ada berasa nak cium anak tu. Kan? Ego bakal dia Ustazah. Ego. Dah muka dia ayah ke? Ada orang saya kan Nabi pun heran tengok tak raja cium tu. Nabi kata mala yarham la yurham tu. Betul. Kena ditunjuk. Macam Ustazah kata tadilah suami isteri kan, dah puluh-puluh tahun pun honeymoon. Maknanya tentulah masing-masing ada cara dia nak tunjuk rasa sayang dia tu, kan. Tu betul lah. Dengan cara dia cium
dia tu. Dia saya ni pun kena zahirkan Ustazah ke? Tak boleh saya duduk dalam hati saya tapi duduk dalam. Tak boleh. Kena tunjuk. Dia kena tunjuk. Suami tunjuk lagu mana saya kepada isteri. Tiap malam nak tidur kan, I love you sokmo. Kau kan Ustaz Zahri? Dia perkataan I love you ni kena sebut sokmo. Tengok kau bini I love you. Pak bini pun tengok ke suami pun lagu tu juga. Isteri dia ni paling habis-habis panggil saja je. Paling I love you. Tunjuk. Betul lah. Allahu Akbar. Jadi hak Ustazah sebut tadi berkenaan dengan kasih sayang Allah untuk manusia. Jadi kalau kita nak balas Ustazah, hak Allah Ta'ala buat ke kita ni, Masya Allah, tak terbalas. Kita hak nak semaya 5 waktu, hak wajib tu apa? Tak ada juga nak balas Ustazah. Soho semaya 5 waktu, katalah ambil 1 waktu 5 minit lah kita ambil, biarlah dah. Hak 2 rakaat tak di 2 minit pun. Kita ambil 5 minit belakang. Pukul rata 5 minit. Kali 5 kali 5 baru 25. 25 minit tak sampai setengah jam Ustazah. Kita khususkan hak kira hak sungguh-sungguh lah tu. Ibadat khusus kita dengan Allah, maknanya hak masa kita fokus sungguh. Tak sampai setengah jam pun dalam 24 jam. Masa ada pada kita satu hari ni Ustazah. Allah Ta'ala beri 24 jam. Tapi kita khususkan kepada Allah. Subhanallah. Tak sampai setengah jam pun. Malunya. Masya Allah. Sebab itulah kita tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi, rasul-rasul terdahulu, lagu mana cara ibadat mereka ni. Rasulullah sendiri siapa bekok kaki. Daripada bekok kaki Rasulullah, pecah pula Ustazah ke? Pecah kaki Rasulullah. Daripada pecah kaki tu, rekahan-rekahan kaki dia tu, kata Aisyah, aku tengok ada darah keluar daripada rekahan kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang gitu mula lalu semaya tu? Bukan kerana semata-mata nak kepada syurga Allah, tapi kerana berasa dalam hati ni, kalau tak buat sungguh-sungguh, Masya Allah, malunya pada Allah. Kita ni kalau tak buat sungguh-sungguh, ibadat kita kepada Allah SWT, malu kepada Allah. Sebab, ini Amba teringat arwah Tok Guru duk sebut, udara kita seduk ni, Ustazah, kalau nak nilai dengan duit, nak nilai dengan mata wang, berapa banyak kita kena bayar ke Tuhan tak? Supaya ni lah oksigen hak adalah ni musim-musim COVID ni. Kata oksigen tak cukup. Lepas tu hak ni pula tak ada duit nak cari oksigen. Maknanya oksigen hak ada pada kita lah ni kita kena bayar. Tapi hak kita dapat dengan Allah, free je. Jak daripada lahir dulu, sampailah kau kita mati. Free je Allah Ta'ala bui. Jadi, tanya diri kita, kita nak balas kasih sayang Allah ni lagu mana? Lagu mana cara kita nak balas kasih sayang daripada Allah SWT? Berasa malunya kita duduk atas muka bumi tu, kalau kita tak buat sesuatu untuk kita balas balik kasih sayang Allah SWT. Dia beri ke kita daripada kita 4 bulan dari perut mak kita, Ustazah. 4 bulan kita dalam perut ibu kita sehinggalah kepada kita mati. Sehinggalah kepada kita mati. Ni hak saya Allah masa atas dunia ni. Lepas tu bila lepas kita mati, duduk di alam barzakh, situ pula kita rasa lagi kasih sayang Allah. Kalau ni kita balas dengan cara yang baik, balas dengan cara yang Allah puas hati kita lah. Puas hati kita dan kita persembahkan kepada Allah SWT supaya Allah Ta'ala terima apa yang kita buat ni dengan dia pun berasa, puas hati juga. Dia nak lagu tu, persembahan kita kepada Allah SWT ni. Barulah kita berasa insya-Allah bila kita berjumpa dengan Allah Ta'ala seksa, kita akan dapat lihatlah hasil yang kita buat lah ni, hasil hak puas hati juga insya-Allah. Betul tak Ustazah?
Maknanya ayolah. Masalahnya. Ya. Kalau tak bersedia itu masalah. Kalau kita tak bersedia, itu sebab beza. Masalah. Betul. Dunia ni kan, kalau kita mari dalam keadaan kita tak ada persiapan apa-apa kan. Betul. Tak ada bekal apa-apa kan. Persiapan tu kena buat. Persiapan kena buat. Kita datang ke dunia ni, mula-mula kita lahir, kita tak ada gapo-gapo. Kita tulis tak ada surat benih, tak ada perancangan, tak ada apa kan. Tapi bila kita keluar je daripada rahim mak kita tu, tak keluar apa lagi, kita dah disambut dengan segala nikmat. Udara dah ada, cahaya dah ada, makanan dah ada, kasih sayang mak, kasih sayang ayah. Kita tak bawa sorak benih pun mak kita dah sediakan baju untuk kita. Dah sediakan macam-macam. Makanan kita pun Allah dah sediakan melalui badan mak kita kan. Maknanya kita datang ke dunia ni, kita tak ada bekal gapo-gapo. Tapi siapa-siapa je kita dah dapat semua yang kita perlukan. Masa kita tak pandai nak cuci najis sendiri pun mak kita tolong cuci. Mak belaka, betul. Kan? Tapi beza bila kita masuk kubur. Kita masuk kubur, tak ada yang disediakan untuk kita. Kubur tu gelap gelemak. Cahaya tak ada. Udara tak ada. Pakaian tak ada. Tak ada orang sambut sana. Allahu Akbar. Yang kita akan dapat ialah apa yang kita bawa sekarang. Kubur kita nak cerah ke, nak gelap ke, kita boleh bernafas ke, tak boleh bernafas ke. Cari bekal. Semuanya daripada apa yang kita bawa bekal lah ni. Kalau kita tak bawa bekal, tak dapat lah. Betul. Kan? Jadi nak buat bekal terus, itu kita kena tahu tu. Bila masuk dalam kubur gelap sepik tu, macam mana nak suruh kubur kita jadi lapar? Kalau ni yang kita kena belajar ni. Apa kita kena buat? Macam mana kita nak boleh bernafas dalam keadaan yang gelap tu. Jangan kata dah mati nak bernafas gapo. Hidup balik kan. Betul. Kita akan hidup balik. Allah akan hidupkan balik. Hak hidup balik semula tu lah hak bimbangnya. Itulah persiapan yang kita kena buat lah ni. Betul lah. Nak dapat suara, nak dapat cahaya, nak dapat rumah, nak dapat keluarga. Ya Ustazah. Semua. Itu beza kita Allahu Akbar. Kita sebab balik. Itulah peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Yasin Ustazah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut lau nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi afala ya'qilun. Sekiranya kami panjangkan umur dia, kita ni lah tak. Lau nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi. Maksudnya kami akan kembalikan dia kepada keadaan asal. Asalnya lagu mana? Asal kepada tak mampu balik. Kita, supaya Ustazah sebut tadi, kita keluar daripada perut mak kita tak mampu buat apa-apa. Nak makan, lapar. Nak lapar, nangis. Tak? Tu je kita tahu. Berok kecing, nak mandi, gapo semua, kita gantung ke mak kita. Ni Allah Ta'ala nak suruh kita khabar. Allah Ta'ala nak suruh kita reti syukur dengan segala kasih sayang hak dia beri kepada kita, dengan segala nikmat hak dia bagi kepada kita. Kata Allah, lau nu'ammirhu nunakkisuhu fil khalqi afala yaqilun. Kalau sekiranya kami ni panjangkan umur kamu dan kami kembalikan kamu kepada keadaan asal. Keadaan asal ni keadaan tak mampu balik. Dak masuk umur 70, masuk umur 80, kau lama kau lemah. Akhir sekali kedudukan kita ni na'udzubillah Ustazah, duduk harap kat orang aja. Tak? Nak makan tak mampu dah nak ambil sendiri. Kalau orang tak bui, lapar situlah. Mana supaya budak balik. Ya kerja di supaya dengan budak balik. Ini satu peringatan yang hebat yang Allah Ta'ala beri kepada kita supaya kita ni reti
rasa syukur dengan segala nikmat, segala limpahan kasih sayang yang Allah Ta'ala masih lagi beri kepada kita ni. Sebab dia sayang kita lagi ni, yang kita hidup lagi hari ni ni. Allah Ta'ala nak beri peluang, nak beri kita ni rasa lagi nikmat-nikmat dia. Jadi Ustazah, untuk kalam yang terakhir, bolehlah Ustazah nak simpul ke, nak bagi pesanan ke apa ke kepada penonton-penonton kita ni lah khususnya. Bolehlah Ustazah bagi pesanan sikit sebelum kita akhiri wakaf kita malam ni. Okey, insya-Allah. Sebab topik kita kasih sayang, jadi nak bawa satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Al-Hakim, dia kata innama ana rahmatum muhdah, sesungguhnya aku hanyalah rahmah yang dihadiahkan. Jadi Nabi ni adalah rahmah yang Allah hadiahkan pada kita. Jadi kalau kita terima hadiah ni, kitalah yang akan mendapat kebaikan. Kalau kita tolak, kitalah rugi. Jadi macam mana kita nak menerima hadiah ni? Kan, terima hadiah, kita tahulah kalau orang bagi hadiah ke kita, kita tengok untuk apa hadiah tu diberi. Jadi kita guna sebagaimana yang diberi tu. Jadi Allah bagi kita rahmah, kasih sayang melalui Nabi SAW. Jadi kita kena rasai cintanya Nabi pada kita, dan kita kena pupuk cinta kita kepada Nabi dan juga kepada Allah yang memberikan hadiah. Jadi untuk memupuk cinta kepada Nabi dan juga kepada Allah yang beri hadiah ni, salah satunya ialah melalui kita mengasihi makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tadi hadis Nabi kata man la yarham la yurham. Maknanya salah satu cara kita nak raih cinta Allah terhadap kita ialah dengan kita mencintai makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, sesama makhluk, sama manusia dan makhluk lain insya-Allah. Jadi sebarkan salam dan sebarkan kasih sayang, kesejahteraan untuk semua orang. InsyaAllah itu saja. Alhamdulillah. Moga-moga ada manfaat untuk diri sendiri dan juga untuk insya-Allah yang dengar, insya-Allah. Insya-Allah. Alhamdulillah. Jazakillah khairul jazak kepada Al-Fadilah Ustazah Maznah Daud di atas perkongsian ilmu untuk kita pada malam ni. Kalau dalam radio tu dia panggil bicara cinta. Tak, kita malam ni bicara kasih sayang. Bicara kasih sayang. Alhamdulillah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan akan memberi manfaat kepada diri sendiri dan juga kepada semua yang menonton pada malam ni. Dan insya-Allah kita sama-sama hidup dengan penuh kasih sayang Allah dan rasa kasih sayang itu dan kita sebarkan kepada orang lain. Dan insya-Allah mudah-mudahan akan wujudlah selepas ini baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur insya-Allah. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Al-Fadilah Ustazah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang sudi bersama-sama pada malam ini. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain masa di siri yang seterusnya selepas ini. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ربنا إنا نعوذ بك من هذا الوباء ومن كل مرض وسقم وبلاء اللهم إنا نسألك يسرا ليس بعده عسر وغنى ليس بعده فقر وأمنا ليس بعده خوف وسعادة ليس بعدها شقاء
اللهم إنا نعوذ بعظمتك من الأمراض والأسقام والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير.